Selamat sejahtera, bagaimanakah proses pemilihan ketua dan tajuk? Selamat sejahtera, nama saya Ko Yiling. Kami memilih ketua dengan mengundi melalui WhatsApp grup kami dan kami semua bersetuju dengan Kate untuk menjadi ketua kami. Kate juga menjalankan tugasnya sebagai seorang ketua dengan sangat baik. Di samping itu, proses kami memilih tajuk ialah mengadakan sesi perbincangan melalui WhatsApp dan semua ahli kumpulan memberi pandangan masing-masing dengan memberi contoh terhadap tajuk. Akhir sekali, kami menentukan tajuk kami dengan mengundi melalui Google Form dan terdapat undi yang paling banyak ialah penggunaan teknologi dalam institusi pendidikan tinggi. Oleh itu, tajuk kami ialah penggunaan teknologi dalam institusi pendidikan tinggi di kalangan pelajar UUM. Baik, yang lepas tu, bagaimanakah proses pemilihan tajuk dan objektif? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Paulina binti Ahmad Amin, nombor matrik 278337. Secara umumnya, terdapat 3 peringkat semasa proses pemilihan tajuk dalam kumpulan kami, iaitu pada peringkat pertama, setiap ahli kumpulan telah mengemukakan idea masing-masing dan tajuk mengikut tema yang dipilih. Dan kemudian kami telah berbincang beberapa tajuk yang terbaik sahaja untuk dijadikan sebagai undian. Dan yang ketiga, kami telah melakukan undian melalui Google Form dan tajuk yang paling banyak diundi akan dipilih sebagai tajuk tugasan, iaitu falsafah teknologi dalam pendidikan. Seterusnya, kami telah membahagikan tugasan dengan cara menaik nama di bahagian yang kami inginkan melalui platform WhatsApp dengan jumlah ahli yang telah ditetapkan di setiap bahagian oleh ketua kami, iaitu Kate. Dan saya telah mendapat bahagian isu falsafah dalam tugasan ini. Seterusnya, kami telah menetapkan beberapa objektif bagi tugasan kami dan merangka soalan Google Form untuk diagihkan kepada responden. Saya dan beberapa ahli yang lain telah membantu dalam proses penyediaan soalan Google Form tersebut. Lepas tu, bagaimanakah proses pembahagian tugasan dan apakah tugasan yang anda dapat? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Erika Nurfadilawati Martia, nombor matrik 278401. Dalam tugasan ini, kebanyakan perbincangan kami lakukan hanya melalui aplikasi WhatsApp saja. Sebagai contoh, ketika pertama kali mendapatkan tugasan, kami berbincang mengenai siapakah yang ingin ataupun siapakah yang layak untuk menjadi ketua. Seterusnya, kami berbincang mengenai kehendak soalan dan menganalisis komponen-komponen yang perlu ada di dalam soalan. Setelah itu, setiap individu dalam kumpulan itu wajib untuk menyenaraikan tajuk-tajuk yang berkaitan. Setelah mendapatkan tajuk, kami pun mula pembahagian di mana ada individu yang buat objektif kajian, ada individu yang menyenaraikan soalan-soalan yang perlu diletakkan dalam Google Form bagi mendapatkan data daripada responden. Setelah data dikumpul, kami pun mula melakukan aktiviti penulisan mengikut bahagian yang telah dipersetujui. Proses pembahagian tugasan dibahagikan oleh ketua, iaitu Kate. Kate telah membahagikan kepada beberapa bahagian dan kami memilih bahagian yang kami hendak buat dengan menulis nama sendiri di WhatsApp group. Akhirnya, tugasan yang saya dapat ialah pengenalan dan objektif kajian. Selepas mendapat tugasan saya telah melayari internet untuk mendapat maklumat-maklumat yang berkaitan supaya tugasan yang saya dapat boleh dilengkap dengan baik. Salam sejahtera. Nama saya ialah Fu Yongli dan matrik number ialah 277126. Dalam tugasan ini, saya telah diberi tugas untuk menyiapkan bahagian metodologi dan kesimpulan. Dalam bahagian metodologi, saya telah menerangkan kaedah kajian, iaitu menggunakan Google Form untuk mendapat data dan maklumat yang berkaitan dengan kajian ini. Selain itu, saya telah merujuk kepada bahagian-bahagian yang lain dulu untuk menghasilkan kesimpulan yang lengkap dan ringkas. Saya pun mengambil bahagian dalam penghasilan infografik kumpulan. Saya juga memberi kerjasama yang sepenuhnya kepada ahli kumpulan yang lain semasa dalam perbincangan kajian ini.
Selamat sejahtera Prof. Nama saya Kate Shu dan nombor matrik saya ialah 277715. Dalam tugasan ini, saya telah dipilih sebagai seorang ketua untuk kumpulan 4. Ahli kumpulan saya telah memilih saya melalui pengundian yang adil. Sebagai seorang ketua, saya telah membahagikan tugasan dengan rata untuk memastikan semua ahli kumpulan saya terlibat dan mendapat tugasan masing-masing. Ahli kumpulan saya mempunyai peluang untuk memilih bahagian dalam tugasan yang mereka ingin laksanakan. Kami sentiasa membincang proses tugasan melalui WhatsApp dari semasa ke semasa dan semua ahli kumpulan telah memberikan komitmen yang baik. Dalam tugasan kumpulan ini, saya bertanggungjawab dalam bahagian Google Dokumen, dapatan kajian, poster serta saya menggabungkan slide PowerPoint. Saya telah menyediakan Google Dokumen dan saya telah menganalisis data-data yang diperolehi. Seterusnya, saya juga membincang dengan ahli kumpulan yang bertanggungjawab dalam poster untuk bersama-sama menghasilkan poster yang menarik dan kreatif. Salam sejahtera Prof. Nama saya Diane Wen, nombor matrik 278086. Selepas pembagian tugasan, peranan saya dalam proses kerja ini ialah sebagai penyunting video. Saya akan mengumpulkan semua video ahli kumpulan dan sunting dalam sebuah video yang lebih lengkap dan kreatif. Selain itu, saya juga membuat PowerPoint dan menganalisis data-data dalam tajuk dapatan kajian yang bahagian C, iaitu kesan-kesan positif negatif penggunaan teknologi dalam institusi pendidikan. Saya juga membantu ketua kami iaitu Kate Chu dengan memberi pandangan-pandangan dan menyempurnakan poster kumpulan bersama-sama. Hai, nama saya Lim Sim Yun. Cara kumpulan kami membahagikan tugasan ialah semua ahli kumpulan memilih bahagian masing-masing yang ingin dibuat. Ketua kumpulan kami telah menyediakan satu senarai tugasan untuk kami mengisikan nama sendiri dalam WhatsApp group. Tugasan yang telah saya dapat ialah bahagian dapatan kajian. Dalam bahagian ini, saya bertugas dengan 2 orang ahli kumpulan. Dapatan kajian ini terdiri daripada beberapa bahagian, iaitu bahagian A, B, C, D, E dan optional. Selepas menjalankan perbincangan dengan kumpulan dapatan kajian ini, saya memilih untuk mentafsirkan data dan graf bahagian D, E dan optional yang telah dikutip dalam Google Form. Hai, nama saya Chong Xin Jie. Proses pembahagian tugasan bagi kumpulan kami ialah ketua kumpulan telah menetapkan bilangan yang diperlukan untuk setiap bahagian tugasan. Tugasan yang saya dapat ialah analisis kajian untuk bahagian B dan C dalam Google Form. Bahagian B ialah mengetahui platform yang membantu pelajar dalam pembelajaran. Bahagian C ialah menilaikan apakah kesan positif dan kesan negatif penggunaan teknologi. Saya akan membuat analisis terhadap data-data yang diperolehi oleh semua responden dengan memberikan penjelasan yang relevan. Sebagai contohnya, komputer riba merupakan gadget yang paling banyak dipilih oleh pelajar UUM untuk tujuan pembelajaran. Saya akan memberi penjelasan yang relevan terhadap situasi ini. Bagi saya, dalam tugasan ini, saya bertanggungjawab untuk melakukan bahagian analisis kajian bagi objektif yang terakhir iaitu cabaran utama yang perlu dihadapi oleh pelajar UUM semasa menggunakan teknologi dan juga bahagian soalan tambahan berkaitan kaedah untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Syamsul Aidil Najmi bin Syamsul Kamal bernombor matrik 278264 akan menerangkan sedikit mengenai pembahagian tugasan dan juga cabaran-cabaran yang dihadapi oleh saya dalam menyelesaikan tugasan saya. Baiklah, untuk pembagian tugasan, bermula sekali kami menjalankan tugasan melalui semua sekali melalui WhatsApp.
di mana pemilihan ketua dahulu, pembahagian AJK untuk mencari data, untuk membuat video dan sebagainya, dan juga untuk mendapatkan tajuk tu kami mengumpulkan semua idea. Setiap ahli kumpulan mengumpulkan semua idea dan juga kami bentangkanlah cari mana satu yang sesuai. Dan untuk itu telah kami sepakat bahawa kami memilih falsafah pendidikan dan teknologi, di mana untuk ini saya mendapat tugasan untuk bagaimana mengkaitkan isu falsafah teknologi itu, isu falsafah pendidikan dengan teknologi. Jadi, terdapat apa-apa cabaran yang dihadapi? Nama saya Chow Siu Wan, nombor matrik 279385. Salah satu cabaran yang kami hadapi ialah suasana yang kurang kondusif. Suasana real di rumah, ruang pelajar yang tidak selesa akan menyebabkan seseorang suka untuk memberi tumpuan ketika sesi perbincangan. Contohnya, bagi sesiapa yang tinggal di rumah yang sempit dan perlu berkongsi bilik bersama adik-beradik yang lain, mereka akan bercakap kuat ataupun bermain di tepi. Manakala keadaan ini akan mengganggukan perfikiran dan perbincangan kita. Selain itu, dikatakan ada juga segelintir ibu bapa seolah-olah tidak memahami dan memberikan tugasan rumah ketika mereka menyertai kelas atas talian ataupun perbincangan antara kumpulan masing-masing. Contohnya, bagi sesiapa yang mempunyai adik-beradik, ibu bapa mereka akan meminta mereka untuk menjaga adik-beradik. Keadaan ini akan menyusahkan kita untuk menjalankan perbincangan dan juga suka untuk memilih masa yang sesuai untuk mengadakan perbincangan. Cabaran yang lain ialah seperti dalam perbincangan kami, komunikasi dengan ahli kumpulan tidak dapat dijalankan dengan lancar seperti interaksi bersemuka di UUM disebabkan pandemik COVID-19. Yang jadi, kami hanya dapat berbincang melalui Webex dan WhatsApp. Dan situasi ini menyebabkan maklumat dalam perbincangan kami akan sentiasa disalahfaham antara satu sama lain. Jadi, untuk cabaran bagi tugasan saya adalah kerana maklumat dan juga sumber rujukan yang saya peroleh itu adalah secara terhad, di mana terhad tu boleh saya katakan kerana berdasarkan sumber internet saja. Saya tidak pergi ke library kerana sekarang tempoh PKP. Jadi memang sumber untuk saya mendapatkan sumber rujukan tu terhad, hanya sahaja di internet sahaja. Itu saja. Salah satu cabaran yang kumpulan kami hadapi ialah kesusahan dalam memilih topik tugasan. Hal ini disebabkan banyak topik telah dikemukakan oleh semua ahli kumpulan semasa perbincangan dijalankan. Bagi saya, pengurusan masa yang lemah merupakan salah satu cabaran. Hal ini demikian kerana sekarang kami mendapati banyak assignment yang perlu disiapkan. Ini menyebabkan saya berasa stres dan tidak memotivasi kerana saya tidak dapat membahagikan masa dengan rata untuk semua tugasan. Bagaimana anda mengatasi masalah yang disebut? Saya percaya dalam kita melakukan tugasan, kita mesti akan berhadapan dengan pelbagai jenis cabaran. Mau tak mahu, cabaran yang kita hadapi itu harus kita atasi untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Bagi saya, dalam tugasan ini, cara saya atasi cabaran tersebut adalah dengan merujuk semula masalah yang saya hadapi dengan ahli kumpulan yang lain. Sebagai contoh, dalam tugasan ini saya menghadapi masalah untuk memahami tugasan saya, iaitu analisis kajian dengan tugasan yang berkaitan dengan dapatan kajian. Alhamdulillah, walaupun perbincangan kami hanya melalui aplikasi WhatsApp saja, segala perbincangan kami dapat membantu saya untuk mengatasi cabaran yang saya hadapi. Saya percaya walaupun apa masalah yang kita hadapi dalam suatu kumpulan, kita harus merujuk balik masalah tersebut dengan ahli kumpulan yang lain. Kerana bagi saya itulah fungsi sebuah kumpulan ataupun rakan-rakan, di mana kita harus saling bantu-membantu bagi mengelakkan kesalahfahaman dan juga untuk memastikan tugasan yang kami lakukan itu dapat dilakukan dengan baik. Untuk mengatasi masalah pengurusan masa yang lemah dan tekanan perasaan disebabkan oleh tugasan kerja dan kuis yang banyak,
saya telah membentukkan jadual masa untuk menguruskan masa saya dengan lebih berkesan. Saya dapat menguruskan jadual masa saya berdasarkan tarikh penghantaran laporan, supaya saya dapat mengetahui tugasan yang perlu disiapkan terlebih dahulu dan tugasan yang perlu disiapkan kemudian. Dengan ini, saya dapat menyiapkan semua tugasan kerja dalam masa yang ditetapkan dan mempunyai masa yang mencukupi untuk membuat persediaan untuk kuis online yang berlainan subjek. Semua pelajar harus menguruskan masa masing-masing dengan baik supaya tidak merasakan tekanan dan sentiasa bermotivasi untuk belajar. Untuk mengatasi cabaran seperti kesusahan dalam pemilihan tajuk dan pencarian maklumat, kumpulan kami telah menggunakan teknologi seperti aplikasi Google Form. Sebagai contoh, satu pengundian telah dijalankan dalam aplikasi Google Form semasa kami menghadapi kekeliruan dalam penetapan tajuk kajian ini. Di samping itu, kami membuat satu Google Form dan mengedarkannya kepada responden melalui WhatsApp untuk mendapat maklumat yang mencukupi daripada responden. Sesetengah ahli kumpulan juga melayari internet untuk mendapat maklumat sampingan yang sesuai dengan kajian ini. Pendek kata, penggunaan teknologi seperti aplikasi Google Form telah menjadi salah satu cara yang paling berkesan untuk mengatasi cabaran yang dihadapi dalam kajian ini.